مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Tualang Mani, para imam, para bilal, hadirin hadirat sekalian, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita diizinkan pada malam ini dengan dipanjangkan umur dapat berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, yang akan memberi kebaikan insya-Allah bagi kehidupan kita di dalam dunia, dan yang sangat kita harapkan jadi modal kemenangan pada hari kita semua berharap ramai-ramai dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Jadi untuk kuliah jemputan ini kita akan tazkirah lebih kurang setengah jam, dan selebihnya menjawab persoalan. Bagi siapa yang belum menulis soalan, boleh tulis sekarang. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budur rahman wa afshus salam wa at'imut ta'am tadkhulul jinan, atau kama qala rawahu Ibnu Hibban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bila sebut hadis ini, dialah ucapan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma utifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw naqtin aw takrir. Bila sebut sahabat, siapakah sahabat? Sahabat ni man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Itu sahabat, orang-orang yang sempat berjumpa atau bertemu atau melihat atau duduk bersama dengan Nabi ketika Nabi hidup dan dia beriman dengan Nabi. Maka siapa yang ada 3 syarat itu, dia jadi sahabat. Kita nak jadi sahabat boleh tak? Boleh. Kita ada 3 syarat tadi. Yang pertama, iaitulah kita sempat berjumpa dengan Nabi. Sempat jumpa. Maksud jumpa ini berada di dalam satu tempat, satu majlis. Walaupun majlis itu besar. Contohnya Nabi berucap di Mina, yang mana orang sampai ribu-ribu di belakang. Yang belakang sekali itu dikira dalam majlis juga. Dia dapat title sahabat. Walaupun dia duduk jauh, nampak? Itu syarat yang pertama. Dan walaupun dia buta, macam beberapa orang sahabat Nabi, dia jumpa sama Nabi tapi nampak tak? Dia tak nampak. Dia tak nampak, dia buta. Dia sahabat. Kerana apa? Kerana laqiya, bertemu itu tidak kait dengan tengok dengan mata, ataupun tak tengok. Siapa yang laqiya, yang bertemu, maka dia sahabat. Syarat yang kedua, fi hayatihi, ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat, tak jadi sahabat. Ini yang ramai orang sekarang jumpa. Dia jumpa Nabi di mana? Dalam mimpi. Nabi sudah wafat, maka terkeluar dari takrif tadi. Jadi kita jumpa Nabi sekarang dalam mimpi. Duduk di mana? Duduk di Tualang. Dan bukan jumpa Nabi bila? Jumpa mimpi semalam. Lari kan. Dan jadi sahabat dah hamba dah. Kerana sahabat jumpa dah dalam mimpi itu, tapi tidak fi hayatihi, pada ketika Nabi masih hidup. Faham tak? Dan yang ketiga syaratnya, wa kana mu'minan bih, dan adalah orang itu dia beriman dengan Nabi. Maka terkeluarlah orang yang jumpa Nabi, sama-sama jumpa. Dan pula maknanya duduk dalam satu majlis, kerana molek tepuh bau, berbual bersama.
Nah, Nabi masih hidup, tengok depan mata pagi petang, tapi tak beriman. Contohnya orang musyrikin, contohnya orang Yahudi di Madinah, hari-hari jumpa Nabi. Musyrikin Mekah pagi petang jumpa. Pagi terbit jumpa, petang jumpa, petang esok jumpa, pasar pula. Dia tak beriman, tidak sahabat. Jadi kalau kita orang di tualang ni nak jadi sahabat Nabi, boleh. Syarat pertama jumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, dan kemudian beriman. Jadi kita beriman dengan Nabi, alhamdulillah. Tapi kita tidak bertemu dengan Nabi ketika hidup. Dan kalau kita jumpa Nabi dalam mimpi, gua nak kira betul ke tak? Wallahu a'lam, muhtamalun ala sidqi wal kadhbi, kata ulama. Boleh tanggung belaka. Tok Imam Masjid Tualang kata malam mimpi jumpa Nabi kata. Tok Wila kata sungguh. Mu ni kalau kata mu tak percaya. Adakah wajib Tok Wila tu percaya? Tak wajib percaya. Faham lagi? Tapi jangan dustakan orang. Itu masalah kita lah ni. Ni kita dah lah tak percaya, pergi kutuk pula kawan tu. Dia jumpa Nabi, muka atas nyapu jumpa Nabi. Kerana mustahil tak? Tak mustahil, walaupun orang fasik. Allah nak beri jumpa walaupun dia orang fasik. Nampak kau belambok lah koceng. Kalau Allah nak bagi dia jumpa Nabi, jumpa tak dalam mimpi? Jumpa ma la yutasawwaru fil aqli adamu, itu tidak mustahil. Tak. Kalau boleh jadi pun boleh, pelawak pun boleh. Boleh jadi Tok Imam ni pelawak. Nampak padahal jumpa YB. Lagi dia kata jumpa Nabi. Boleh jadi betul. Bila boleh jadi salah, boleh jadi betul, boleh jadi molek, boleh jadi huduh. Islam ajar kita ke mana? Husnu zanni, sangka baik je. Kita tak wajib percaya, dan kalau kita tak percaya jangan bising. Faham lagi? Tu lah. Ingatlah kalau panduan, kalau mimpi jumpa Nabi, jumpa ulama, jumpa benda-benda yang boleh orang pertikaikan, jumpa orang soleh, pergi Mekah dan sebagainya. Jadi kita tak wajib cerita ke orang, dan orang bila dengar tak wajib percaya. Siapa yang tidak percaya, diam. Kenapa? Kerana mimpi tu Allah a'lamu. Nampak? Allah lebih yang tahu sama ada betul ke tak dia tu bercakap. Dikira bagi kita ghaibun. Kita tak pasti benda ghaib. Macam dia kejam mata, benda depan tak nampak. Jadi teka saja, boleh jadi betul. Jadi orang lain ni bila dengar orang cerita jumpa Nabi, habitainya kutuk. Tahu tak? Tu cari pasal belaka tu. Cari pasal belaka. Setiap apa yang kita kata ni ditulis kan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, setiap apa yang keluar dari mulut kita, sama ada dengan lidah, dengan bahasa lidah atau bahasa pena, tulislah Facebook, tulislah dalam Instagram, medsos. Semua tu ditulis oleh penjaga itu malaikat, tak ada terkecuali. Tak ada kecuali. Dalam kitab Syarah Jauharah kata, siapa kita geheng tulis. Kita geheng tulis. Tulis. Dan dia akan dibicarakan di hari kiamat. Kalau kita kata tu molek, duduk sebelah kanan. Dia akan jadi pahala sawab. Kalau kata tu benda haram, duduk sebelah kiri. Mizan, dua timbangan. Dua neraca. Dua piring, satu piring seluas langit. Nak ubuh amalan kita ni. Kalau kita kata tu betul, belah kanan. Kalau kita kata tu fitnah atau kutuk orang, belah kiri. Lepas tu timbang, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Kamu duduk komen, kamu duduk benda, duduk tulis tu. Kalau berat sebelah baik, maka masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinuh, nampak, fa ummuhu hawiyah. Tiba-tiba perkataan yang jahat itulah yang memberatkan timbangan,
sebelah dosa, maka masuk dalam hawiyah, duduk dalam api. Nah, jadi kalau kita dengar orang cerita jumpa Nabi, senyap dah lah. Bang, kalau kita tak mau percaya, kalau kita nak percaya, kita pun katalah Alhamdulillah. Betul tak? Alhamdulillah, kata gitu. Dan kita sendiri pula jangan nak suka cerita semua benda pada orang. Faham? Jangan cerita semua benda. Semua benda nak khabar ke orang, tak bagus. Walaupun benda yang benar, terutama di zaman kita sekarang ni, zaman fitnah. Zaman ni mutulih hadis orang marah lagi. Tak tahu kata mu cambang mulut mu. Faham? Mu baca hadis orang marah lagi. Tak, mu baca ayat Quran dia kata. Nah, ada zaman ni, zaman kita ni. Zaman kita ni lagi. Jadi kalau mimpi hebat-hebat, mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa para rasul, mimpi naik langit dan apa semua, tak usah ceritalah kau orang. Cerita pada orang yang rapat dengan kita sudah. Faham tak lagi? Cerita ke bini kita pun tak boleh cerita kena molek. Bini kita rapat dah dengan kita tu. Ada mimpi yang kita boleh cerita ke bini kita, ada yang tak boleh. Antara yang tak boleh cerita ke bini kita mimpi nikah lagi. So cerita lah. Faham? Yang bang ratun ciku mana ni bola air melu apa kerah kita. Dah. Cerita hak dia seronok sudah. Sebab mimpi. Dan mimpi ni ke mana? Mimpi ni roh. Roh apa? Roh berjalan. Roh kita berjalan, dah keluar dah mati. Roh kamu tidak keluar. Roh yang keluar itu ruhul yaqadzah. Ini pandangan ulama. Kita ni orang awam je. Ulama ni dia tahu sekelumit saja tentang roh. Faham? Kita tak tahu rasa. Faham lagi? Kulir roh min amri rabbi. Nampak? Maknanya yang tahu sebenar-benar tentang roh ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tidur, ruhul yaqadzah, roh itu berjalan. Kalau turun bawah, duduk bawah mimpi. Tidur tak rumah, mimpi tengok bawah lagu ayam. Tubik kau tu dak kena, tubik kau ni dak kena, dak jaga gitu je. Nah, kadang-kadang kita nyandar di atas wakaf dak dang 12 saat. Tapi kita sampai Kuala Lumpur. Padahal daripada Tualang Kuala Lumpur 447 km. Nah, kerana perjalanan roh itu cepat. Dah. Maka katanya Abdullah bin Amrin, seorang sahabat Nabi SAW, Nabi pernah bersabda dengan satu ucapan. Nabi kata ke mana? Katanya Nabi SAW, "U'budur Rahman." Hendaklah kamu sembah Rahman. Siapa Rahman? Nama Allah. Nama Allah Rahman. Inilah dua nama Allah yang paling Allah kasih. Disebut dalam hadis lain, "Inna ahabba asma'i indallah Abdur Rahman wa Abdullah wa Abdur Rahman," atau kama qala. Sesungguhnya kata Rasulullah, nama yang paling Allah kasih ialah Abdullah wa Abdur Rahman. Jadi kalau kita letak nama Abdullah dan Abdur Rahman, atas letak nama itu mendapat ganjaran yang sangat besar. Atas amalan lain, atas nama. Ada orang kata, alah, apa ada pada nama, boh nama apa pun. Tak ada kena-kena nama. Boh nama Rimaka pun dah kalau baik. Ada ke orang cakap gitu tak? Ada? Nama jadi apa, boh nama. Nama molek pun tak guna kau. Jangan cakap gitu. Cagi orang kata, anak beria pun tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu semua nanti akan dipanggil seorang demi seorang. Laki-laki puan Allah akan panggil untuk dibicarakan, untuk hadir pada mahkamah Rabbul Jalil pada padang mahsyar dengan nama kamu dan nama beng bapak-bapak kamu. Fa ahsinu asma'akum. Maka elokkan nama kamu. Nabi kata, letak nama molek-molek. Kita pergi kata nama molek tak kena kau. Jadi kita canggah Nabi SAW. Betul tak? Nabi ni fatanah, orang yang wajib bersifat mencerdik. Kita tahan tanah. Jangan canggah kalau tak tahu diam. Kita tidak nafi nama yang baik itu sekadar nama untuk dapat sawab, untuk dapat pahala meletakkan nama atas nama kecintaan Allah kepada nama-nama yang baik.
Nah, kita kena tarbiyah atas jalan yang baik. Tapi sekongkongnya atas nama tu. Jangan kita pertikai. Dah? U'budur Rahman, sembahlah Tuhan kamu yang bernama Rahman. Jadi bila sebut U'budur Rahman, kita tengok matan hadis, sembahlah kamu akan Rahman. Boleh kita terjemah, sembahlah kamu akan Allah. Kerana 99 nama tu, semua tu adalah nama Allah. Al-Qadir Allah, Al-Qawi Allah. Nampak semua dia. Al-Muhyi Allah, Al-Mumit Allah, Allah semua Allah. Sebab tu nama yang paling besar lafzul jalalah. Nama yang paling besar Allah. Yang tak boleh kita takbir dengan nama lain. Rahmanu Akbar. Nampak? Tak boleh. Mesti dengan Allah, nama yang paling besar. Sembahlah kamu akan Tuhan, yakni Allah yang namanya juga Rahman. Apa makna Rahman? Rahman yang maha pemurah. Sebab tu ada disebut dalam kitab tafsir Ar-Rahmanu fid dunia. Rahman itu murahnya Allah di dalam dunia. Lagu mana murah Allah? Menyalahi murahnya makhluk. Murah kita ni sekali dua je, 3-4 kali kita marah. Kita duduk buka spana, duduk buka motosikal, ayah. Tengah orang baru nak letak spana, nak mari ayah, witi sia ayah. Nak beli aiskrim, mari anak. Kita wis sia. Dak dan 5 minit mari pula, ya, 5 ya ayah nak beli tu. Yoyo. Pula dah ayah ni. Beli 5 ya. Dak dan 3 minit ayah nak beli Lego pula, molek 40 lebih. Letung spana tu dia tak perlu. Faham lagi? Kerana acak no, murah tu tidak banyak. Ada pun Allah musembah berhala bagi kita kenyang nyanduk. Tu tak? Dia yang beri makan. Dia beri makan bukan kerana sembah berhala. Kerana jaminan nampak atas rezeki dia seorang saja. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah, dia seorang saja. Huwa tu mufrad, seorang saja. Ar-Razzaq yang beri makan. Bukan orang lain, bukan mak kita, bukan pak kita, bukan cik, bukan tok. Kalau mak kita boleh suap makan anak, semua makanan yang mak dia buat habis makan dia anak. Banyak mana kita buat tak habis. Dan kalau kita suap dengan tangan, mu suap dengan tangan pun belum tentu boleh makan semua. Sampai masa mu suap ikehek balik. Mak pula sakit, anak pergi buat bubur, buh dengan ikan bilis, buh dengan sayur, buh dengan ayam apa. Pasal mak sakit hospital ni. 3 sudu suap, 3 sudu kehek habis. Tak boleh nelang. Kenapa? Yang beri makan Allah. Bukan kerana kita kaya, bukan kerana miskin. Orang kaya sampai masa tak boleh makan. Betul tak? Dia tengok hospital ni, orang kaya 4 juta witih dalam bank. Nampak? Boleh makan? Tak boleh. Makan kau ni boh copong muka. Boh copong tebuk tekak 2 wayar ikan pelawa hong duk tekak. Faham lagi? Tebuk tekak, tebuk tulang belakang, tebuk punggung, tebuk keting. Orang kata kaya dia ni. Tak boleh makan kedai kau sikit. Tak. Apa? Allah tak wi. Faham lagi? Allah tak izin. Kalau basak tengah guna pun dah Allah izin, tambah nasi. Faham lagi? Ini ingat, betul ingat Allah sama kita agama ni agama pulang ke Allah belaka. Itu dipanggil tauhid. Wahada yuwahidu tauhida, nak mensatukan puncanya iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada pula orang kata tak boleh kata sembah. Bak sembah-sembah ni orang kafir. Tu kata kalau tidak reti diam. Faham tak? Baik mudiam. Kalau nak cakap biar reti. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Barang siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, kata waktu. Kalau mu'alim dah tak tahu, au liyasmut, diam sahaja. Dia kata tak boleh orang kata sembah Allah buat apa? Sebab sembah-sembah tu kan orang kafir sembah berhala. Dia nak tunjuk anda dia. Kawan dia juga, oh ya juga. Faham lagi? Tok guru jahil pada anak orang ni.
U'budur Rahman. Iyyaka na'budu. Akan dikau na'budu, kami menyembah. Faham? Yang menyembah ni orang kafir dulu ke orang beriman dulu? Dia jawab Allah Ta'ala. Orang beriman dulu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku letak ada manusia di bumi. Apa makna khalifah? Luas, antaranya menyembah Allah. Sembah Allah. Bila berlaku sembah berhala? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berapa ratus tahun? Sembah Allah dulu, baru jadi sembah makhluk. Jadi kita dulu ke dia dulu? Kita dulu. Faham? Dah boleh kata sembah boleh, kerana kita disuruh sembah Allah. Ubudullah. Ubudullah itu ucapan para nabi kepada sekalian manusia. Ubudullah. Tajtani buttaghut. Faham? Dan taklah kamu jauhi akan berhala-berhala. Sembah tu hanya kepada Allah. Lepas tu dia sembah yang Arab panggil solat. Kita terjemah sembah yang. Sembah yang mana sembah yang esa. Ini sembah Tuhan yang Maha Esa. Bukan sembah yang banyak. Hak tangan banyak, kaki banyak. Hak dibuat oleh tangan-tangan kita itu bukan kita sembah. Yang kita sembah Allah. Daripada perkataan abdun. Abdun itu makna hamba. Sebab itulah budu makna sembah. Apakah hakikat sembah? Memperhambakan diri kepada Allah. Maknanya sebulan Ramadan Allah kata jangan makan, tak makan. Perhamba ke diri. Kenapa? Kerana Allah larang makan, maka kita hamba Allah, kita ikut. Subuh-subuh hari hujan ribut lah mana-mana pun terus ambil wuduk. Faham tak? Kerana tak ambil wuduk tak sah nak semayang subuh lagi. Padahal nak ikut nafsu kita, baik kita tidur. Tapi kalau kita ni hamba Allah itu makbud, kena tunang. Itu makna memperhambakan diri. Bila sebut hamba dengan pengulu, tak ada gaji. Hamba tu pengulu kata pergi ambil barang pergi. Balik mula balik. Duduk tu hamba. Kalau khodam lah yang pekerja, kopak balik. Pukul 9 masyarakat. Tu khodam. Pekerja. Tapi kalau hamba, tak ada apa cakap. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu sembah Tuhanmu, mana perhambakan dirimu kepada perintah Allah sampai mati. Kalau kerja jabat 60, pecing lah ni 60 lah. Kerja dengan Allah sampai mati. Ada ke 60 tu dok haji dah mayang? 60 dok haji mayang, haji tutup aurat, boleh minum agak, boleh dak. Itu dengan makhluk 60. Dulu 55, sekarang 60. Sebab tu banyak salah ni. 60 kerja lagi. Tak barang-barang kali cari. Nampak tak? Tapi dengan Allah sembah sampai bila? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jangan semua. Tetapi hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan kerana lain. Itu kena jaga. Kita alhamdulillah solat 5 waktu. Mungkin ada daripada saudara kita, kawan-kawan kita yang tak solat 5 waktu. Kita alhamdulillah nak solat 5 waktu. Tapi ingat, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik, jangan sekutu, jangan share tujuan kamu beribadah akan Tuhanmu seorang juga pun. Ikhlas ada 3. Dengar baik orang kampung Tualang. Ramai nak duk bala. 3 jenis. Satu martabat paling tinggi. Tak ada kerana apa? Kerana Allah. Yang kedua kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Contoh janji-janji Allah, janji syurga. Nampak tak? Janji kehidupan yang sempurna di akhirat. Yang ketiga, ikhlas pangkat paling rendah. Kerana janji-janji Allah. Semayang kerana nak masuk syurga. Puasa kerana nak dapat pahala. Baca Quran nak cerah kubur. Baca surah Al-Mulk supaya selamat dari azab kubur. Sedekah supaya boleh pahala. Itu juga termasuk ikhlas. Kerana apa? Kerana pahala itu janji Allah. Syurga itu janji Allah. Terlepas daripada neraka itu janji Allah. Faham tak? Jadi maksud janji Allah, habuan yang disediakan oleh Allah, yang Allah suruh kita cari. Ni fadlillah.
Yang tidak ikhlas ialah kita buat amal kerana apa yang dijanjikan oleh makhluk. Siapa hafal Quran, kajian kami 1000 sebulan. Apa juga kita 1000 pula. Itu bukan janji Allah. Janji Allah satu huruf 10 pahala. Nabi kata man qara'al Quran, man qara'a fi min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, falahul hasanah, maka dapat bagi dia satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10. Jadi Nabi kata siapa baca alif lam mim 30 pahala. Kita dengar Allah, kita pun baca Quran banyak. Kerana nak pahala, ikhlas namanya. Faham lagi? Masih ikhlas, tapi ikhlas rendah. Itu disebut oleh ulama-ulama. Antara yang sebut 3 darjat tadi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mujtahid mazhab dalam fiqh Syafi'i. Bukan Haji Nawawi yang bawa grab. Faham? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Boleh tak kita ikut? Faham lagi? Kena faham baik-baik. Jangan kerana lain. Bang kerana Allah. Jangan kerana elang. Ngajar mari ngajar nak uti. Lepas tu orang minta tak ni ada kosong tak 27 bulan. Ada kosong tu. Lepas tu kira mana ni? Deposit lu 2000 boh. Faham lagi? Hari ni ramai lagu tu. Faham lagi? Kita pun kena kau. Faham lagi? Kena. Orang yang menguruskan kita ada terlibat dengan benda-benda lagu ni. Kohong busuk kohong. 2 tahun negeri punah nama kita. Faham lagi? Tak tahu. Tak tahu. Pergi masuklah kata bun boh. Faham? Awak kira dia belaka. Tapi ujian. Tak perlu kita jelaskan dalam Facebook, tak perlu kita buat sidang akhbar. Siapa buat baik dia dapat baik, siapa buat jahat ditemu dengan jahat. Dia begitu je. Betul tak? Ingatlah jadi orang ngajar jadi ceramah jangan minta pitih orang. Masjid we banyak hari tu. Contohlah orang lain we 200 je, tapi tiba-tiba masjid we 10,000 je. Rezeki mu banyak hari tu. Faham? Masjid we sikit. Dah ingat we naya. Maka rezekimu sedikit itu. Pegang itu dah. Masjid dah ingat nak beri itu, dah dikepeng. Tak ada rezeki itu. Faham lagi? Mudah tak? Mudah. Hati kita pun lega. Faham tak lagi? Hidup pun berkat. Ini tak. Deposit 2,000, hotel 4 bintang apa? Kurang. Kuih dah tidur kuih kita king kan. Nak tidur king muka dah gajah. Faham lagi? Wala yusyrik, jangan ada sekutu. Masuk benda lain. Faham? Dah biasa tu imam kalau garik baca kul ya kulhu. Pasal 3 orang ni mak hari. Hari tu 6 tibah mari berti singgah mayang. Tu imam paling Allah. Setan boleh cocok. Al-Kafi bau. 11 tahun dah baca Al-Kafi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Setan tu lagi bau. Apa kan tu? Faham? Bila kerana makhluk, kerana kepujian, talabul manzilah fi qulubina bi amal akhirah, mencari kepujian dalam hati-hati manusia dalam melakukan amal akhirat, itulah riak namanya. Bila riak, kata Imam Ghazali, kana amaluhu haba'an mansura, jadilah amalannya debu yang ditiup angin. Faham lagi? Orang panggil mayang jenazah. Mayang jenazah ni kalau orang beri duit boleh ambil. Dia tidak ada nas, tapi ulama beri pandangan. Tahun 90-an saya pergi tanya ayah cik di Gusila tu lah. Gusila tu lah. Bukan saya tanya, minta maaf, orang lain tanya. Kita ada dalam majlis tu. Orang tanya, faham? Jadi orang pergi mayang jenazah, orang beri duit. Kan orang duit 5 ya, 10 ya, boleh ambil. Ayah cik kita boleh ambil. Tapi kalau kita orang senang dah, saya ambil. Faham tak ke? Tu ada gitu, ayah cik. Kan kata petua kita pula. Ni dah orang ambil haram. Hodoh, bisa dia pula pada ulama. Jangan lebih ingat kita lebih pada ulama, sedangkan kita duduk ulama. Siapa kita? Setan. Kalau mu ulama sungguh, masa mu lebih pada ulama. Tapi mu tidak ulama, tapi mu lebih pada ulama. Setan.
Faham lagi? Ni kita semua benda nak ulah. Nampak? Nak ulah belaka. Kita tengok lapis dia bola gambar bola MU, Leeds United, Arsenal, tapi Abi Mufti pakoh. Itu akhir zaman ni, zaman pelawak zaman ni. Zaman pelawak, zaman nak cakap besar, zaman nak tunjuk pandai, zaman huru-hara, zaman orang tak takut dah kebenaran. Orang nak tunjuk hebat belaka ni. Nabi kata sayakunu 'alan nas sanawatun khada'atun. Lagi akan berlaku atas manusia zamannya penuh dengan pelawak, penuh dengan kacau bilau, penuh dengan tipu daya. Ni zaman kita. Betul tak? Kerajaan tipu rakyat, rakyat tipu kerajaan, anak tipu ayah, ayah tipu anak, bini tipu laki, laki tipu bini. Ke tak betul? Betul. Dah mana rakyat tipu kerajaan? Balik pukul 5 dak paskat. Faham lagi? Dah, lepas rumah lu mak aku dak paskat lagi pukul 10. Kau apa ni? Pukul 10. Aku 10 nak balik. Mu cok aku rasa. Jadi pukul 5 sampai pukul 10 apa jam? 5 jam. Kalau sejam 5 ya. 5 kali 5 25. Kalau 8 tahun lepas tu tim IB. Betul tak? Tipu kerajaan. Kerajaan tipu ayam tu fardu ain dah wajib. Faham lagi? Nampak tak? Tok bila tipu orang pun ingat dia bang pasal resek. Faham lagi? Faham tak? Dia pasang orang bang. Tok bila bagus tok bila. Dah sound ke. Dia duk main Squid Game. Faham? Contoh tapi buat hak tu alang lah. Tu pulang usang. Faham tak contoh? Jangan. Ini zaman kacau bilau. Betul tak? Bini tipu laki. Laki kita main ni, kita dengar majlis tualang lah ni. Akik beruk macam dia nak hari seguguk gitu. Padahal nak tengok tu anugerah juara lagu. Faham lagi? Jiwa sakit beruk lah pun tak pergi kuliah. Tengok tali besin. Betul tak? Layan kita tali besin tu daripada umur 18 lah ni 78. Faham tak? Apa putih bulu tiup. Tengok kok ke tali besin. Bukan salah tengok tali besin. Bainal maghribi wal isya itu antara maghrib dengan isya itu waktu perdana. Waktu dah orang duk ngajar, duk dengar, belajar hadis, belajar fiqh, belajar tauhid sini. Budak tengok daripada muda pak tua duk tengok. Baru dekat ego nak kena cekek dia tu kopek bersambung malam esok pula. Malam esok pula sambung. Tua gitu je kita dah. Tua dalam bodoh. Lain bahan cerdik belaka. Dan yang kedua wa afsyus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum paling kurang. Assalam. Itu tidak sempurna. Nampak? Assalamualaikum atau dengan nakirah. Ada lagi ulama yang mengharuskan salamun alaikum. Dan ada lagi yang mengatakan sekurang-kurangnya salam. Mana? Dengan kosak doa. Salamun mana salam. Dengan tidak mubtada khabar, dengan mufrad. Kalau assalamualaikum bermula salam itu atas kamu mubtada khabar. Jumlah yang sempurna. Tapi ada lagi ulama itu sekurang-kurang salam. Tapi sebutlah betul-betul sekurang-kurangnya yang kita nak dapat yang keluar daripada khilaf ulama assalamualaikum. Dan yang sempurna itu assalamualaikum warahmatullahi. Tambah lagi sempurna wa barakatuh. Memberi salam itu sunat, menjawab salam itu wajib. Bila wajib? Ketika harus saja menjawab salam menjadi wajib. Adapun ketika tidak harus menjawab salam, ia tidak menjadi wajib. Contoh, tengah bergerak, tengah kecing. Kerana duduk dalam jambang. Jambang ni ma liku bihi asma'i illa wa asma'i anbiya. Tak layak dengan nama-nama Allah, tak layak dengan nama-nama para nabi duduklah jambang. Nama Perdana Menteri tak apa, nak sebutlah jambang. Nama Allah tak boleh. Kita nak baca doa je nak masuklah jambang tak boleh. Dah baca mana? Baca luar itu. Bismillah. Baca gitu. Kita baca bismillah tak masuk jambang. Baru ni baca. Nampak tak? Siapa tak baca bismillah, dia buang kain, syaitan nampak batu dia. Ini hadis Nabi. Nampak kan tanya, sahih ke tak tumbuk tak hidung?
Siapa baca bismillah, dia buang kain kalau kau puang. Kalau lelaki buka seluar nak berak, nak kecil, nak mandi lanjang, syaitan tak nampak. Tak nampak aurat ni. Faham lagi? Jadi selama ni syaitan nampak tak kita? Nampak tak? Berpuluh-puluh tahun dah tengok syaitan kata ni hak emoh masuk. Faham lagi? Ada? Nah, dengan mana? Dengan bismillah. Jangan main bismillah. Faham? Walaupun tidak kata Rahman Ar-Rahim. Nah, bismillah sekurang-kurang. Maka aurat kita buka, tinggung nak ikut kecil, syaitan tak nampak. Nah, acil luar. Keluar dari jambang baru baca. Faham? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan seumpamanya. Nah, kenapa? Kerana nak muliakan nama-nama Allah, nama-nama Nabi. Nabi dan cincin dia ada Muhammad Rasulullah. Buang masuk tandas. Buang. Kita lah ni tak boleh buang lah. Cabut bola kecil dah. Cici tangan baru rebut ni bulu. Faham lagi? Nah, itu. Semua itu dengan ilmu. Nak ambil di mana? Al-ilmu bita'allum. Ilmu ngaji. Duduk nyanda di rumah sembang je takkan jadi alim kita. Dengan ngaji. Ngaji pula kena manjadda wajada. Siapa sungguh-sungguh, maka biasanya dia yang akan dapat kemenangan. Nampak? Tuak jadi tok guru, jadi baba, jadi ulama. Bukan ngaji cara kita. Pergi angguk balik. Nah, 6 tahun jadi tok guru ada? Tak tahu. Nah, mu sebut seorang nama seorang ulama muktabar yang ngaji macam kita. Mana ada? Kalau ngaji macam kita dia tak jadi ulama. Jadi lenggok gitu ya. Faham lagi? Tapi tak apalah, kita ni mustami' sekurang-kurang ni. Kun alima au muta'allima au mustami'a. Jadilah orang yang ulama. Tak boleh jadi ulama, jadi penuntut ilmu. Ngaji siapa ke Persi Tumbuh, ngaji siapa ke Kerandang, ngaji siapa ke Naratiwak, siapa Yala, siapa Bengkulu, siapa Bengkali, siapa Bogor, Jawa Timur, Ceribong, siapa ke Mesir. Apa benda Tunisia, Morocco. Dak gerak dah. Dak gerak mari dengar. Faham lagi? Mustami'ah, mari dengar. Dengar pun dak juga. Duduk rumah ni, duduk tengok main TikTok. Wala takunir rabi'. Ulama dak, nuntut ilmu dak, mari dengar saja pun dak gerak. Rabi', golongan yang keempat. Ni, duduk rumah. Aku duduk ngajar, dia duduk tengok tali besing. Aku duduk ngajar, dia duduk gurau rumah. Aku duduk ngajar, dia tertang rumah. Watahli, maka kamu akan binasa. Binasa yang tak nampak kelih. Kalau terpakar, orang pakar panggil bomba, ni tak nampak kelih. Mati dalam kejahilan. Orang tengah semayang jangan beri salam. Orang semayang Allah dia panggil Assalamualaikum. Berat nenang. Jadi warok, jadi lebah tak tahu ke benda ni. Gitu. Orang tengah baca Quran pun ada khilaf ulama. Setengah ulama kata jangan beri salam kerana putuskan bacaan. Itu adab-adab dia. Nak buat baik kena jaga adab kok. Dia ada adab dia. Kita beri salam rumah orang 3 kali, tak jawab balik. Ingat gimana ijah ajak Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali balik. Sebab apa? Sebab Nabi kata 3 kali balik. Kata ulama boleh jadi dia tak ada. Memberi 3,000 kali pun tak ukur itu. Jadi tak ada. Atau dia ada, dia tidur. Jadi mengganggu. Faham? Atau dia ada dan dia tidak tidur, dan dia tak mau jumpa kita. Faham? Balik. Bukan orang nak jumpa kita Allah. Kita perasan nak tengok muka kita. Faham lagi? Ada tak orang tak mau tengok kita? Betul tak? Tapi ketika kecemasan, tak apa lebih pada 3 kali. Contohnya kita tengok api singgah atas rumah dia tengah malam. Hingga atas peles tu naik api. Kita pun Assalamualaikum lagi. Esok 3 keluarga mati yang apa? Aku panggil dah salam 3 kali, tapi dah ustaz kata tak boleh lebih 3 kali, aku balik. Tu tongong namanya. Faham lagi? Kena pandai kau. Nak ada amal sunnah ni. Kena tengok step dia kau. Dan kemudian Nabi kata wa at'imut ta'am. Beri orang makan.
Ni mudah kita amal, beri orang makan. Nak kita beri ambil makanan, kita beri ke orang. Kita panggil orang mari kat makanan. Kita masak makanan atau kat orang. Kita masak makanan rumah, panggil makan rumah. Atau kita tengok orang makan kedai, kita bayar. Faham lagi? Itu semua tu masuk. Beri orang makan. Walaupun harga murah atau sedikit. Dan Nabi pernah beri sebelah kurma kepada orang. Sebelah berapa nganilah kalau kurma tu 3%, 15%. Orang. Kerana apa Nabi bergaluh, bukan Nabi bergaluh, Nabi ada sutir kurma. Orang minta, Nabi pun balik rumah dah tak ada tangan. Balik rumah ambil. Bila ambil, Aisyah kata ni hamba nak makan. Nabi pun kerak dua, bini separuh, beri ke orang separuh. Kerana saat ni batu sebut dalam hadis lain, khiyarukum man at'amut ta'am. Orang yang terbaik kamu, bukan pakak besar-besar, yang beri makan ke orang. Boleh tak kita amal? Boleh. Nah, kalau dulu kan masuk kan, kanan kiri rumah dak lah suti kapung. Rumah belah kanan, rumah belah kiri akan biasa lah. Kalau dia buat pengak pisang, ya tahu rumah tu 3 keping, rumah ni 3 keping. Betul tak? Kenapa betul dulu? Ni ada lagi? Ada lah, kurang, makin kurang lah. Kalau bandar ada terus. Kalau kapung-kapung ni mungkin ada lagi. Kalau bandar Terengganu ada dah. Beranak tak tengok. Tanya pula, apa kan anak? Faham lagi? Dulu kalau beranak di Tualang ni, hak duk ngesing mari. Hak duk ngesing mari, hak duk kala kubur mari. Hak duk kala kubur mari. Betul tak? Anak dara, anak 20 beranak pergi mari. Hadiah pula ni apa penuh semua. Dengan sabung cak 3 ekor burung. Dengan boleh minyak tanah, dengan boleh jagung, boleh pula dengan sebab beranak. Jadi orang balik lagi, banyak boleh hadiah beranak pula nak. Beranak pula. Faham? Dah, orang tu suka. Ni mampu mu nak beranak dulu dia aku. Cara kita hidup ni macam nak jadi barat. Dulu di Kuala Lumpur tak cara dah orang sebelah apa semua. Ini jadi orang Terengganu. Bandar Terengganu gitu dah. Mu masuk Raja Rimau pun tak akan rasa dah jiran-jiran. Dulu atau. Tu, tapi kadang masalah kau atau ngemakuk-makuk dah balik-balik. 3 kali raya aku nampak makuk duduk rumah. Kita pergi raya tu nampak, macam makuk aku. Boleh ada yang pakai ke dia. Ini masalah. Bola rajuk lah, bola rajuk. Itu juga masuk it'amut ta'am, beri orang makan. Sini kedai kopi dia, sini kedai kopi makan bagi-bagi dia. Kat ni ya. Kalau penuh kedai apa orang? Ada 20 kan? Dia. Kalau kita bayar semua apa ya? Ada dalam 2,000. Tak apa tau. Ada 34 riyal, 42 riyal kali pagi tau. Tak apa tu. 30 riyal. Tak. 15 orang makan. Waktu tu makan si kapit sambal, tu si kapit kuah, waktu tu benda pusu, waktu tu si lemak bilis. Panggil. Okey. Suti kedai. Suti kedai. Tak usah gitu. Faham lagi? Suti kedai. 37 riyal. Tak percaya terang esok. Kalau nak jadi orang kaya lah, bayar sekedar. Kedai kopi tu alang, bukan hotel concodeh. Hotel Kongkok. Sekali duduk sembang-sembang 400.5. Tak apa 45 minit sembang. Geng-geng orang kaya ni. Jangan main. Hotel Golden Hall apa semua. Duduk sembang petang, buah-buah gitu. Tu. Hari tu orang kaya lah, dia panggil kita nak ajak minum air. Kita panggil acak kat lagi kali. Panggil ada nasi sikit, lepas tu ada macam ayam sikit. Di kelak goh benda tu. Belah-belah kolpon lah. Macam suah gitu je buat gitu, suah. Suat tu lah. Ni kak serah gitu. Waktu awak mari kan atas tu kan. Apa ambil mari. Kak leader dia tu, dia pun serah gitu. Tu bik 1,200. Kita kata Datuk makan sini. Makan sini apa? Anak-anak suka makan sini. Allah.
Dah ni kampung tu alang je. Ayah Sultan Kedah 37 ya. Kita cek tengok dalam KWSP. Ke mana wang saya pergi? Oh, 40,000 ada. 40,000 pula. 40,000 kata dah besar mana pakat kalau 40,000 dah. 40,000 ada KWSP. Bayar orang 40 ya kali hari. Tinggal berapa? Kalau 40,000 jamin orang 40 ya. Tinggal 39,960 ya. Dah takut apa? Boleh tak? Angguk je. Boleh? Buat dah sekarang. Itamutan. Dalam hadis lain setiap suap. Dah kalau kita bayar makan, dia makan si lemak. Si lemak ni buah 10 suap. 10 suap. Nah, si lemak bili. Nah, si lemak bili kan? Bili 2 ekor. Aku panah tu 2 ekor pun bili. Bilih ni kita bilang dah kalau sekilo 20 ya, 18 ya. Betul tak? Ada berapa ekor? 2,000 ekor. 2,000 kalau 2,000 ekor bermakna atas 5 sen sudah 12 ekor. Dah apa mau ribu 2 ekor? Bodah 15 ekor baru tak akan nasi. 2 ekor. Jadi kerak 2. Kerak 2 suap. Nasi 2 ya. Dah lah 2 ekor. Kena kehek mulut ke dia. Dok garing. Ni oleh nak telah waktu bik mula. Ketuk. Liuk macam prestasi. Tahu tak? Kan ni nak untung. Dia tengok rambut 2 ekor tak. Kira dengan nilai. Faham tak? Kan paling murah dalam dunia kau ni. Kau pilihnya. Setiap suap orang makan kita bayar dia. Akan dibiarkan di sisi Allah menjadikan jabalin azim seperti gunung yang sangat besar atas satu suap. Kita dapat benda ni hari akhirat. Dah kali 10 suap, 10 gunung yang besar. Dah 10 orang lah kedai kita bayar, dah tak kaya kita. Baru 20 ya. Nampak? Kita masuk sahang cepat kaya belum tentu kaya. Ini cara dia. Batu orang yang mati semua nak bangun semula. Nak bersedekah. Fa asaddaqa, nak sedekah. Bukan nak pergi perang Syria dah. Bukan nak bangun nak pergi majlis selawat dah. Fa asaddaqa. Aku nak bersedekah. Kenapa? Melihat pentingnya sedekah bagi kehidupan di alam barzakh. Dulu orang tahlil 7 malam. Kita tak mau bahas bab hukum tahlil, hukum beri makan. Hukum beri makan ke orang tu beri makan ke orang tu, jamu orang tu. Boleh pahala tak tu? Tu. Lepas tu nak tahlil tu jangan kerana adat. Biar kerana sunnah. Aku jamu orang, panggil orang berdoa untuk si mati, mak aku mati marah. Tidak ada ulama kata tak boleh. Panggil orang berdoa. Dan lepas berdoa, adab kita menjamu tetamu itu jelas dalam hadis sahih, beri makan tetamu. Dia panggil. Cuma kita dah jadi ketetapan. Memang hak sedap tu malam last sekali. Siapa Tok Imam boleh tahu dah. Faham lagi? Jadi malam ngelah, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK, MPKK dah makan nasi tengah hari. Faham lagi? Kenapa? Kerana malam ni sedap. Ni boleh tanya pula. Pergi tanya pula. Anak si mati lalu malam ni gua ni. Awak pergi tanya. Dagang Pak Malau ke sumpah orang minyak? Jawab tuan rumah, dagang Pak Malau. Nasi dagang. Sumpah orang minyak, nasi minyak. Sebeh kat tu biar 1,000. Kau. Habis yang kuli makan. Waktu beli makanan. Tak apa, alhamdulillah. Orang tu beli makanan kita makan. Ra'i tuan rumah. Gitu. Boleh pahala. Tuan rumah paling banyak pahala kalau kena niatnya dan cara dia. Betul tak? Dah tak ada mati panggil rumah nak tunggu orang mati. Tak ada dah mung kat mati. Ni tak ada orang mati dah panggil dah orang mari rumah orang makan. Tak ada orang
mati panggil ya, bukan nanti orang mati mari rumah. Faham? Nabi kata ijalul li ali Ja'far ta'ama. Ja'far meninggal dunia radhiyallahu anhu. Keluarga dia sedang bersedih, tak ada nak nanok, wagi makanan rumah dia. Jadi kalau ada kematian kita pakai wi makanan. Nah, atau makanan atau nasi atau mutang atau duku atau udang atau ayam atau apa. Nah, itu cara sunnah tu yang terbaik. Dia nak uya makan suku kita pula tu hal ni, faham? Dia baru jadi comel. Jadi tasarruf. Nah, penggunaan harta yang betul. Jangan sayang, pergi beli ikan tengok ada orang susah. Repuan tua kan. Apa sekilo selayang 10 ya. Nak setengah kilo 5 ekor. Tak boleh lebih sekor. Kalau orang susah. Betul tak? Orang susah pergi kat ikan kiri lagi tak? Kat ikan gerang belang dia bekok mulut orang ni. Dia tak cakap. Tengok gerang belang sertang itu. Bekok mulut. Mana bekok mulut ni? Orang bekok mulut cakap dok. Tengok saja. Dia pergi kat anak pelata, dekat pelaling, kat anak selayang. Kerana apa? Kerana dia orang susah. Kita orang senang turun kereta degung. Makcik ni orang susah gini. Ikan makcik tu sewak sekilo saya bayar. Sekarang dia cobek tu atas satu suak, satu gunung pahala. Lagi mudah nega gitulah tijaratan dan lan tabur. Inilah perniagaan yang tidak akan rugi dulu kini selamanya. Pergi kedai kucing pula ada budak-budak kita nak beli dengan bawang, dengan telur, telur ada, dengan mentega, dengan minyak, faham lagi. Nah, lepas tu ada budak dia 3 orang beli aiskrim, contoh. Nak beli aiskrim, nak beli cikelat, nak beli biskut. Orang asal bayar orang gigi. Tunjuk kira dia. Kat budak tu ada siar kan. Dan nak kan nariak kita bayar kan. Betul tak? Dah kita pakai Exia kan. 30,000 stek, tak kaya lagi. Betul tak? Tu. Itu cara dia. Biar banyak moy, tangan gini moy. Lalu tengok orang nyapu kan. Kalau bandar sini tak tahu kalau bandar tu apa. Tanya duduk mana? Duduk mana? Duduk di apa jerang, dia nyapu bandar. Susah lah. Kau senang, betul tak? Jatuh cermin kereta, ambil peloyak. Minum air. Bukan seminit sekali, 2-3 hari sekali. Betul tak? Dia beli makanan. Takkan dia dah beli geng. Nah, tinggi si minyak, motosikal. Rezek pernah taki bayar. 12 ya. Awi je sekian. Dik. 12 ya, ni pun tong ambil 13. Ni benda lebih. Sedekah. Dia orang susah ke orang senang kerja pam minyak? Sedekah. Kita isi 30 ya, 50 ya. Contoh, berapa? 30 ijah. Huish, kuning. Dia pun 30 ya. 32 ya. Kalau ada tak ada sudah 32 ya, ambil kedua ya. Sedekah. Sekarang ada pula rawi seorang ni 2 ya. Mula-mula 10 ya boleh ke dia hari tu. Betul tak? Dia orang beriman. 2 ya tu kalau kita dakwih dia habis tak? Kerja ni 1 juta ni. Kalau kita dakwih ke dia pun habis tak? Dah. Bila kita wih ke dia jadi banyak. Kerana Nabi kata ma yang kusumalu min sadaqatin, tidak akan kurang hartamu dengan sebab sedekah ni. Nah, mudah tak? Mudah. Kita tak buat je ni amal nak wih. Mudah korang nak amal kita seorang. Sekali ratik berpuluh-puluh juta ke dekut nak mampu. Nah, dia senang orang lain. Kita senang, adik-adik kita susah. Kita duduk bandar senang. Orang tu alam susah. Kita semangat. Kita pakai kereta 3 buah dah. Exia, Wajah, Sagga. 3 hotel dia. Nah, anak dari kita ada seorang susah tu duduk di jiran tokong. Betul tak? Pergi jom beli dia motosikal stay. Nak pergi kerja. Motosikal murah dia, Sarawak. 2,000 setik baru. Betul tak? Tapi kita ada 30,000 kan bank. Betul tak? Ambil 2,000 ni. Nak dara.
Dia naik tu, kita ni orang tulis, malaikat tulislah pahala kita. Rung dia kita kena rung tak ni pahala kita, buku kita. Pada kita tidur ke rung. Tapi kita bayar. Faham lagi? Awak gitulah sebelum mati. Esok bahar tanah balik awak. Nah. Maka kamu buat benda-benda ni, sembahlah Allah, ibadat kepada Allah, sentiasa sebarkan salam, beri orang makan, jangan berkira. Tadkhulu jinan, kamu masuk syurga. Allah dapat syurga. Bukan dapat bring 300 ya habis gitu bukan Aisyina dah 2 minggu habis licin 10,000. Faham? Tapi tadkhulu jinan, kamu masuk syurga. Dapat syurga, tak dapat dah benda lain, kerana kamu tidak akan keluar lagi dalam keadaan nikmat sepanjang hayat dulu, kini, yang selamanya. Wallahu a'lam. Sebelum kita menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan pungutan derma, sumbangan derma daripada tuan-tuan perempuan pada malam ini untuk menyiapkan pembinaan ruang tambahan muslimat sebelah kiri masjid dan dana pengurusan masjid yang selebihnya. Petugas menggunakan jubah warna putih, logo masjid sila bangun menggunakan karung kali hijau dan koko kelabu dan tong masjid sebelah kanan sila jalankan. Bajet lebih kurang RM30,000. Untuk penonton live di Facebook, nombor akaun masjid ada tertera di page Facebook itu. Jadi petugas bangun sekarang, mereka akan menggunakan karung macam ni yang dibeli di DIY. Nah. Bangun sekarang untuk bertugas. Pelan-pelan putih. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Buka karung, buka dulu. Bawah tu buka. Punggung tak buka. Punggung karung tu kena buka dulu. Biar baru nampak banyak. Punggung karung. Jangan buat tidur. Baru cerita bab sedekah ni. Buat tidur dah. Beri banyak lah apa, 5 ya, 10 ya. Baik, sambil-sambil kita menderma untuk membesarkan ruangan solat muslimat masjid, kita tengok soalan yang telah dihantar. Baik, teruskan mengutip derma walaupun soalan mula dibaca. Seorang itu dia bernazar, kalau anak aku dapat kerja, aku bernazar seekor lembu untuk buat kenduri untuk aku dan keluarga ku makan. Adakah tanggungannya boleh makan daging tersebut? Hukum bersalam dengan orang, lepas tu dia tarik cepat. Apakah hukumnya? Baik, dia menazar seekor lembu nak pergi makan ke orang, dan dia nak makan juga dengan anak bini dia. Bolehkah dia makan lembu nazar itu? Jawabnya, jika dia sebut di dalam nazar akan makan sebahagian, maka dia boleh makan. Yang kata tak boleh makan tuan nazar jika dia tidak sebut di dalam nazar. Contohnya, aku bernazar kalau baik dari sakit ni nak sembelih lembu seekor pergi makan ke orang, tak ada sebut makan ke dia, maka dia tak boleh makan. Dan orang yang wajib dia tanggung tak boleh makan. Contoh, dia wajib tanggung anak dan bini dia, lepas tu mak dia dengan ayah dia pun wajib tanggung duduk tepang dia juga, maka 4 orang ni tak boleh makan, termasuk dia, haram makan. Itu pendapat yang muktamad. Jadi kalau kita nak makan sebahagian, kita sebutlah dalam nazar.
Aku bernazar untuk 9 ekor lembu makan ke orang kampung Tualang dan aku makan sedikit daripada ini contoh, maka kita tidak haram makan. Kalau tak sebut, tak boleh makan, tuang nazar. Dia salang orang, ditarik dia. Dia salang tu, tarik dia. Jawabnya tengok apa tujuan dia tarik dia. Kerana tangan dia sakit, takut orang pecek. Pasal setengah orang pecek. Kawan tu apa yang dia pecek itu apa? Mari dua ni. Sebab dia kena pecek dengan orang dulu dah. Faham? Dia tak je salang orang, dia pergi salang kali. Aduh, pecek kalau gitu. Faham? Baru aku tahu. Lepas tu dia pecek semua orang. Orang dia pecek pula. Lah, kena pecek. Jadi manja habis Tualang pecek, mana pecek, Teluk Nara pecek, mana pecek. Faham? Pelarusa pecek. Apa? Ni bukan pecek, tak pecek lah. Dalam kitab Adabul Musafahat, pengarangnya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Salam ini kita letak tangan gini salam juga. Ni, letak gini. Letak gini pun salam, pegang di sini pun salam, pegang di tapak tangan pun salam, dan sentuh perut jari ni dengan perut jari kira salam juga. Tak ada lah sebut pecek itu, mungkin itu sebagai budaya tanda nak maknanya eratkan lagi. Boleh jadi, tapi janganlah kuat nak. Kawan tu baru lari tulang, mana mungkin pecek dia masuk besi mula. Jadi kadang-kadang dia takut sakit dia buat lagi. Dan kadang-kadang dia takut orang tu cium tangan dia, ditarik. Jadi benda-benda ni benda tasawuf kita jadi sangka buruk lah. Anak zina merasai tak rasa kasih sayang macam orang lain. Rasa anak yang dibuang tidak rasa kasih sayang ibu dan ayah. Apa balasan saya di akhirat? Balasan bukan kira orang buat kamu, apa yang kamu buat kepada diri kamu. Kamu bersedia dengan amal soleh, tempat kamu syurga lah. Walaupun anak tu anak yang soleh sekalipun, dak semayang masuk neraka. Anak zina sekalipun, cukup dengan amal soleh. Di mana tempat? Beriman amal soleh, syurga. Kerana dia bukan dia yang berzina, ibu bapa dia. Ibu bapa dia kalau sudah bertaubat, tak boleh pandang serong. Bangladesh naik motor ramai di Terengganu, tak ada lesen. Bahaya pada pengguna. Boleh tak saya kepok kepala dia? Tak ada kerja nak kepok kepala orang. Kau kerja-PJ lah. Buat perjumpaan. Kadang-kadang tak ada lesen orang. Pendatang, langgar orang tu, langgar orang ni, kursi sekali. Kita jumpa dengan pihak berkuasa, beri maklumat dan sebagainya. Masuk waktu dalam masjid dan surau yang berhampiran start bang, masjid saya pergi tak bang lagi. Bila masjid dan surau lain selesai bang, baru masjid saya bang. Kalau saya puasa hari itu, saya nak ikut hak mana? Dia puasa, tapi masjid kat rumah dia tak bang, masjid depan tu bang dah. Jadi dia boleh buka dah. Bab masjid sebelah rumah tak bang. Dengar baik-baik. Waktu berbuka puasa bukan dengan bang. Lagi dengan tenggelam matahari. Itu makna puasa al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Makna berpuasa ialah menahan diri dari makan dan minum sejak daripada masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari. Matahari tenggelam ni makna ni kaki langit. Ni kaki langit, belah nu lah, belah jatuh nu ni matahari. Selagi nampak bulat ni dia tak panggil tenggelam. Kerana ghurub maknanya hilang habis. Sah hilang tu itulah maghrib. Waktu itu maghrib daripada ghurbun buhmi maf'ilun maghribun. Jadi waktu tenggelam matahari. Walaupun tak bang lagi boleh makan. Contohlah sini tak ada bangunan tinggi. Dia duduk bangunan tinggi sikit 3 tekak, dia naik atas rumah bul dayang. Nampak tenggelam lah. Tenggelam dari kaki langit. Tak bang lagi, seminit lagi bang. Itulah alamat yang paling sahih. Adapun jam takwir yang pertama itu martabat yang kedua.
Kenapa? Kerana dengan tenggelam matahari itulah dikira dengan falak, dicatatkan pada kalender takwim dan dilihat oleh Bilal. Dia tengok takwim, lepas tengok takwim, tengok jam Bilal pula atau jam di dinding. 2-3 kerja. Tengok takwim, oh 7.12. Tengok jam, 7.12 dah. Barulah buka speaker. Betul tak? Baru nak azan. Jadi hak mana dulu? Tenggelam matahari dulu. Tapi tenggelam di kaki langit. Jangan tenggelam atap balai raya. Baru 6 suku. Lindung dah. Itu bukan. Faham? Jadi bila kita boleh nampak matahari tenggelam, maka kita boleh berbuka bila tenggelam. Tapi kalau kita tak nampak, kita guna alamat yang kedua, iaitu kita melihat akan falak takwim jam tadi. Solat sunat dengan solat sunat yang lain boleh gabung tak? Berlakulah perselisihan di kalangan ulama tentang kita gabung solat sunat. Sebahagian fuqaha mengharuskan. Contoh kita semayang apa benda naik atas masjid, kita semayang duha, terus kita baik masjid, tak duduk lagi, terus kita semayang sunat duha. Ada fuqaha mengatakan kita akan dapat tahiyat masjid. Kalau kita niat tahiyat masjid, dan kita dapat juga sunat duha. Walau bagaimanapun kita keluar daripada khilaf, iaitu kita buat asing-asing, itu yang terbaik. Ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak perbuatan yang dilakukan, lebih banyak pahala yang kita terima. Soalan seterusnya, bila lakukan azan masuk waktu tapi saya buat tak tahu saja, apakah hukum saya dikira sombong? Sombong ini menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Faham? Kita sombong ni orang rumah besar, ngaruk. Kata sombong ni. Bapa pun kata dia sombong. Tu rumah bapak. Bapa pula kaitan rumah bapak jadi sombong pula. Faham? Jadi piti banyak je buat bapak. Mu ada piti mu buat gua ayang tu. Tahu tak? Kalau mu dapat piti banyak dia buat besar dia. Itu bukan kaitan dengan sombong. Sombong ni tolak benda yang benar. Faham lagi? Benda benar canggah kau. Itu sombong. Baik. Jadi bila gampang dia buat tak tahu. Maksud buat tak tahu itu bukan sombong. Memanglah orang tahu sombong dengan azan. Tapi pada hakikatnya kamu nak memekakkan pendengaran kamu daripada laungan azan. Kamu ini dibenci oleh Allah. Baca orang mereka ada telinga. Walahum uzunun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tidak guna telinga untuk dengar benda yang betul. Apakah hukum main kutu? Main kutu makruh. Kita dapat kutu buang kerana dia najis. Mungkin tengok main-main pula nak boleh masuk dalam hidung jeng. Duit kutu tu gini, kutu tu kita pinjam ke orang ke kita bagi sedekah? Kita jawab. Pinjam ke sedekah? Pinjam, hutang, akad lah. Jadi hari ni kita terima 9 orang akan jumpa kita hari ni. Satu ya. Masing-masing 9 orang akan kata kepada kita, saya hutangkan awak RM100. Faham lagi? Saya setuju. Saya terima. Nampak? Minggu bulan depan kita bayar pula. Saya bayar hutang awak RM100. Selesai. Bulan depan kita bayar hutang hasil pulang pula. Saya bayar hutang awak RM100. 9 kali bayar, selesai. Pakai ambil-ambil gitu tak kena. Hutang pakai ambil gitu. Walaupun ada setengah pandangan Imam Nawawi mengatakan jika kita redha maka dikira sah. Tetapi terjemahan bagi redha itu lebih baik dengan lafaz saya hutangkan awak. Soalan seterusnya, saya pegang Quran tafsir tanpa ada wuduk. Quran tafsir yang banyak tulisan yang selain Quran daripada ayat Quran dibolehkan. Tapi sebaiknya di dalam tu jangan sentuh tangan kita pada ayat Quran. Untuk pegang kitab tu saja. Berbelek-belek tu tak payah tunjuk di atas ayat Quran. Soalan seterusnya, JPKK Anjur Bola 9 sebelah. Dia minta yuran RM5. Saya tak tahu yuran itu untuk apa. Tandingan itu dapat penyertaan 100 orang. Hadiah hanya 1, 2, 3. Jadi ada yang kerugian duit kerana kalah.
Dan saya boleh tak saya masuk penyertaan bola ini? Sebab saya dengar orang khabar benda gini judi ya. Sebab merugikan kita. Baik. Bila dibuat satu pertandingan kejohanan, dikutip akan bayar yuran daripada peserta, dan daripada sebahagian daripada yuran itulah digunakan untuk membeli hadiah. Kemudian mana-mana peserta yang nasib baik akan dapat hadiah itu, yang tak nasib baik akan kehilangan duit yuran. Pokoknya judi haram, tak boleh. Yang tidak judi ialah yuran itu bukan untuk hadiah, yuran itu untuk bayar sewa padang, sewa MPKT dan sebagainya. Nah, yuran itu untuk upah budak-budak, untuk bekerja, kutip bola dan sebagainya. Yuran itu akan dibeli t-shirt untuk dibagikan pada semua peserta, itu lain. Ataupun hadiah itu disediakan oleh pihak yang ketiga, itu tidak judi. Banyak kan dalam bab kejohanan memancing inilah yang banyak judinya. Sebatang orang 100, 1000 orang 100,000. Pan lagi 100,000 tu kita dimaklumkan oleh pihak yang selalu buat anjur ni. Nah, mereka akan gunakan lebih kurang 40,000 untuk semua. Untuk upah patah, untuk gaji pekerja, untuk beli hadiah, untuk hadiah wang tunai. Mereka untung lebih kurang 60,000, 50,000 satu kejohanan. Nah, hukumnya judi. Nah, jadi orang kafir judi dengan kasino, kita judi dengan mancing, dengan main futsal dan sebagainya. Nah, soalan seterusnya. Saya pengurusi surau. Di surau saya ada penceramah jemputan, dan penceramah jemputan itu memohon sumbangan dari orang ramai yang hadir. Boleh tak saya ambil duit surau dari derma untuk surau untuk bagi dekat ustaz itu, untuk tahfiz dia? Dan soalan kedua, saya umum kutipan derma untuk madrasah pada malam itu, tapi duit derma yang saya dapat saya bagi pada dua. Tak boleh. Bila kita umum derma malam ini untuk program untuk madrasah sekian, maka kalau banyak dapat baru kena beri semua pada madrasah. Tak boleh ambil walau RM1 pun. Lain kali nak umum ni malam ni kutipan untuk madrasah sekian dan kebajikan masjid kita. Baru boleh. Ada rumah terbakar, contoh dalam Tualang, kita buat kutipan. Malam ni kutipan untuk mangsa kebakaran petang tadi rumah Cik Loh, contoh. Kita anggarkan dapatlah 5,000. Nah, tiba-tiba dapat 40,000. Jadi geram pula ni. AJK tengok, Allah, 40,000. Cerik 10,000 haram. Kena wili semua 40. Nampak? Malam ini kutipan kita akan buat untuk buat jamuan Maulidur Rasul contoh. Dapat 10,000. Lebih tak diguna untuk bayar api apa semua tak ada. Ini fatwa ulama-ulama. Nah, ini fatwa ulama. Tengok fatwa Mufti Negeri Terengganu, fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tengok fatwa Syekh Ahmad Fatani. Tak ada. Jadi kena guna untuk tahun hadapan majlis Maulid Rasul juga. Kerana kita sebut secara khususiah. Faham? Soalan seterusnya. Maksud rukun kauli, fi'li, qalbi. Kawan saya dia baca macam ular sawa. Rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Fi'li perbuatan. Daripada perkataan fi'lun, fi'li, fi'liyah yang dibangsakan pada perbuatan. Berdiri, rokok, iktidal, sujud, duduk. Itu perbuatan, rukun fi'li. Rukun kauli ada 5. Takbiratul ihram, Allahu akbar, mulut berbunyi, guna mulut, guna lidah. Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat selawat dalam tahiyat akhir. Yang kelima salam. Rukun kauli. Rukun qalbi yang bangsakan dalam hati, iaitu niat dan tertib. Tengok ulama kata niat saja, rukun dalam hati. Rukun tu maknanya hak bangsakan dalam hati, rukun qalbi. Qalbun, kalau kalbun lain, anjing. Qalbun, hati. Dan rukun apa? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Rukun itu perkara yang terhenti kena ada dia untuk sahkan ibadat. Dan dia duduk dalam juzuk ibadat. Faham? Tak ada dia tak sah. Tak ada rakaat tak sah. Tak ada Fatihah tak sah. Soalan seterusnya. Kawan saya selalu tak bangun subuh. Kalau hak uduh kawan saya.
Macam mana nak suruh mudah bangun? Sebab apa? Mungkin tanya, suruh kawan mu tanya. Mudah ni tak bangun subuh. Gitulah soalan. 20 tahun dah baca soalan. Kalau hak udah-udah kawan saya. Kalau hak molek saya. Dah. Betul tak? Kalau udah-udah kawan saya. Dah. Udah dia dah. Tak usah malu lah kata saya tak apa. Mana ada gambar mu? Betul tak? Bukan orang kenal. Mana orang boleh tanggi ambil DNA nak cang tak payah. Saya pun molek dah. Nah. Jadi pasal sebab apa? Mu tidur lewat. Tidur awal. Boleh guna minta tolong dengan peralatan seperti jam. Lepas tu Tuhan buat ayam kokok. Dah ayam lambat. Ayam matang ayam mari siapa dia ni. Tang kayu ayam pun dak kokok dak bangun subuh dia. Dah. Ayam kokok marah ayam kokok. Boleh guna jam. Jam jangan beri kecek pasal malam. Ada dapat segi ya. 10 ya. Tak bangun waktu tu. Faham lagi? Nampak tak? Kuat ni pas cakap. Beli hak bulat pasal lama tu hak ada tukul roti datang. Hak katok loceng. Tapi jangan bubur dekat, mu tutup. Bubur kat tak siapa. Tapi kalau orang bujang nikah. Nikah dia derah bangun awal. Betul tak? Jadi kalau nikah dengan jam buruh jam lah. Saya nak jadi imam masjid, tapi ada juga dalam hati berasa, dah kalau aku jadi imam boleh gaji. Tak apa ke hati gitu. Lintasan itu tu soal ayang lah, biarlah. Buk pergi manusia, kalau lagi mari kau. Tak. Tapi jangan jadi maksud kita. Apakah yang terbaik jika suami dah mulai abaikan isteri? Nasihat. Adinu nasihat. Nampak suami lara dah, nasihat. Kan kita ni penasihat, betul tak? Tak jadi apa? Guna keluarga dia. Kabur kemak dia, kabur kayuh dia. Tak jadi apa? Keluarga pun masuk belah dia belaka. Mahkamah syariah. Kalau munak lah. Minta kodi-kodi akan panggil kaunseling. Tak pergi tak boleh. Kalau dia akan ajar takdik dia, ajar adab dia. Mu ni ada bini tak? Gitu. Tak jadi apa kau? Letak pilihan pada kita. Kalau nak batalkan pernikahan, nak minta cerai, tak ada masalah. Kenapa? Kerana sudah abaikan. Sedangkan suami ni tak boleh mengabaikan. Suami tu tak? Yang sebenarnya silap perempuan kau. Sebab kita yang pilih nak ngak ke dia. Padahal lelaki baik ni tambung. Apa pun tambung. Nampak semak sikit dia. Nampak semak gitu. Duk main semak orang dia semak. Orang tengok akhlak dia. Betul tak? Suami yang terbaik, kalau kita jalan dengan bini di sungai atau di bukit, rimah pegang kaki bini terik, suami tu akan jebar tak tekuk rimah. Mu boleh tak jebar gitu? Kalau bini mu lagi tau. Lagi belakang. Apa dia sini angkat orang? Rimah pegang kaki bini terik masuk langgar. Abang! Laki dia pun jebar tak tekuk rimah gocok. Siapa ke? Itu baru suami yang terbaik. Betul tak? Cari suami yang gitu lah. Ni saya rimah terik, mana oleh aku pun nak bini lain pula. Faham lagi. Terima kasih Iman. Terima kasih. Faham lagi. Macam mana nak halalkan duit dari pertandingan tinju? Jangan tumbuk muka, jangan berdedah aurat. Nabi larang tumbuk muka. Faham lagi? Dalam Islam jangan tumbuk muka. Nak main apa silap apa semua, pakai penghadang. Tinju dia ada penghadang, pakai luar lah, tutup aurat. Dia Islam ini bukan agama mengharamkan semua benda, dia mengawal supaya tidak melampau batas. Dia ada hukum dia. Kerja rela tapi ada upacara agama lain, mereka kerja jaga jalan raya. Tak ada masalah. Dia tak terlibat dengan orang sembah berhala apa semua. Dia penjaga keselamatan. Faham lagi? Macam jadi terapik lah. Lalu pula orang nak semayang, nak pergi gereja. Lalu kok. Dia bukan suruh dia pergi gereja, suruh lalu. Faham? Lain hati apik tu mau pakat pergi gereja lah ke dah. Baru tak boleh. Dia pergi terlibat dengan sembahan berhala dalam berhala, tak boleh.
Atas umum, atas keselamatan boleh. Kalau ustaz jadi Perdana Menteri, ustaz nak bagi dah rakyat bayar tol. Sedak diupang. Tak kira lah siapa-siapa pun, pemimpin kita ni lihat contoh yang terdahulu. Sayyidina Umar berjalan malam melihat ada lagi tak orang yang tak makan malam. Lagi ada tak makan, dia tak boleh makan ni. Habis dah rakyat makan, baru dia boleh makan. Kerana dia takut disoal di akhirat nanti, dia makan, rakyat tak makan. Kita 5 tahun jadi pemimpin, rumah bapak-bapak piti ratus ribu dalam bank. Boleh pencing tu, pencing ni, pencing tu, pencing ni. Rakyat tetap susah macam tu juga. Itu bukan pemimpin Islam. Betul tak? Kita akan cari orang susah. Kita susah, rakyat senang dulu. Kita kediam kali senang. Besar rumah rakyat dulu. Pasang tar rumah rakyat dulu. Biar rumah rakyat jadi rumah batu belaka. Baru dia buat rumah batu. Ada tak pemimpin itu? Ini masalah. Jadi kita masih merindukan pimpinan-pimpinan seperti Khalifah yang 4 dahulu. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah. Apa pandangan Ustaz tentang Ustaz Muhaizat bab mengikut ulama berbanding Nabi? Isu dia pula ni. Ustaz Muhaizat yang tu, yang apa ni? Yang Kelantan. Saya tak tahu lagi isu ni. Isu dia dah. Nak jawab apa ni? Tak tengok video ke apa? Video. Video lah dia tentang macam Nabi buktikan ikut ulama boleh. Jangan ikut Nabi. Saya tak dengar lagi. Minta maaf. Tak boleh nak jawab. Tak dengar. Pasal tak tahu apa isu ni ikut Nabi, ikut ulama ni. Kena tahu dulu apa benda ucapan sepenuhnya. Soalan seterusnya. Apakah nafkah seorang suami kepada isteri dan anak-anak? Nafkahnya ada 3 perkara. Yang pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Kemudian ada nafkah tabi' dipanggil, yang mengikut jika ada. Contoh, berlakunya sakit. Maka baru datang wajib nafkah obat. Kalau tak ada sakit, 3 ni kekal. Makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Makan minum banyak mana? Dalam kitab-kitab fiqh. Antaranya kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Apa benda ni? Makan minum 2 kali sehari yang mengenyangkan. Contoh, pagi sekali, tengah hari sekali. 2 tu wajib. Tengah hari sekali, petang sekali, atau petang 2 kali, bahang sekomor 2 kali sekaligus. Kau pandailah atas bini belaka. 2 kali yang mengenyangkan. Kalau duduk pada negara yang orang rujinya makan nasi, kena makan nasi, dan ada lauknya, dan ada kuahnya, dan ada airnya. Maha murah lauk tu atas keadaan. Keluarga itu, keluarga orang senang lah. Baru akan ikan tergiri. Kalau suami dia puk panda je, akan selayang. Tak. Contoh gitu. Lebih daripada 2 kali sehari itu hukumnya tidak wajib, tapi sunat lah, kita beri lebih. Tapi yang berlakunya dalam kehidupan kita, adakah korang makan 2 kali sehari? Dah. Mata kejam dah, mulut munyak lagi. Banyak je makan. Kokek tak? Tak pelik tu. Jadi siapa kena keluar duit makan itu? Suami. Sama ada makan itu suami yang masak gatal ke bini, atau suami beli di kedai gatal di bini, atau suami book online suruh pandai atau rumah bini dia makan, atau suami beli bahan mentah kemudian alat untuk memasak dapur gitu ini siap, so isteri itu masak diri, atau suami beri pitih ke bini yang bolehkan dia dengan mudah makan 2 kali sehari. Semua boleh berlaku atas hak perbincangan masing-masing. Faham lagi? Ada suami yang beri duit makan itu sebulan sekali, ada wis hari sekali, ada wis minggu sekali, terpulang pada keadaan pasangan masing-masing. Betul tak? Jadi semua daripada suami. Tidak ada sesuatu pun yang boleh ambil duit isteri. Pasal ada suami dia nak bodoh ke bini dia. Dia kata ginilah, abang, kita semua makan awak semua ni dalam 1000 sebulan. Jadi abang wi 600 lah, awak 400. Awak orang kerja juga. Bini dia kata dah okey. Padahal sesen pun bini tak wajib keluar 3 perkara ni. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal.
Pakaian 2 pasang setahun. Wajib beli. 2 pasang tu bukan tudung aja. Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, seluar dalam, seluar luar. Stokeng, kasut, alas kaki. 2 pasang setahun. Tapi memang lebih kau perang. Raya je 6 pasang dah. Raya 6 pasang dah. Tok lelaki ni boleh hak belum Covid itu 2 raya. 2018. Nampak? Ngacing ada. Zik ada dah. Tahu tak? Pasal orang lelaki tak kisah. Orang lelaki kisah tak baju raya? Dah. Orang puang Allah kalau tak ada mati kerah. Nak lagi. Bulan kejap ni bulan ni. Potong dah ni. Ni. Kita tahu aku ramai. Duduk bincang dah ni. Faham lagi. Kain tu nak potong sini, nak buat situ, nak buat spang sini, nak buat kedut sini, ni nak ayang sini, ni buat situ, nak buat bunga sini. Kira dah ni. Kok ni. Kok duduk nampak dulu umur telefon ni. Biar ke dia lagi. Tu lah kira dah ni balik malam raya. Dah ingat tarang nak beli. Pakai hak tu belum Covid 2018. Nak. Cabu dah dia ada tinggal ngati atas. Esok pergi molong ngipah sate. Molong dah tu sate dia pula. Dah sedar tu bik. Berat nana. Mana orang lelaki tak kisah. Berapa? Tak dah leh. Nak bik tangan kasut tengok. Dia tengok dia beli kedai. Tengok kasut beli kedai. 6 kali masuk dah adik beli. Tak. 6 kali kasut tu dia pusing. Masuk yang ke-7 tu Cina kata lagi dah gila. Nampak? Tengok tapak pun bau. Tengok depan bau balik. Nak kena molek nak matching. Kalau beg tangan ni kuning kepala beruk. Maknanya jubah nak kuning telur ketang. Hijab kepala itik nak kena. Tung tu nak kena. Lelaki tak kisah. Dan tempat tinggal sama ada suami beli rumah suti 200,000 siap bawa suti, atau suami sewa 300 pulang, atau suami ajak duduk rumah suami hak ada dah, atau suami nukang diri buat dengan papa siap rumah, boleh belaka. Faham? Asalkan rumah itu layak diduduki oleh seorang perempuan. Kalau tak layak tak boleh. Contohnya rumah itu comel tapi jambang ada, bini dia kena jalan kaki jauh pergi berok surah, tak boleh rumah itu. Faham lagi? Atau dalam rumah itu ada orang yang berbalah dengan isteri, tak boleh. Contohnya kakak suami memang balah dengan isteri, duduk rumah yang sama, suami nak ajak duduk rumah tu, tak boleh. Isteri kata saya tak mau duduk, tak lepas kewajipan. Ramai tak apa, tapi jangan ada seorang pun yang berbalah dengan isteri, tak boleh. Kerana tak senang isteri kita lagi. Tahu tak? Ada orang yang jahat tak suka ke kita lah rumah. Tahu tak? Kita tak senang duduk. Dan kalau ditaskunu ilahi, duduk dalam keadaan tenteram. Itu hukum ni. Jadi ramai orang lelaki tak win apakah. Tak. Molek learning, mula ni lah. Biar 3,000 bagi dia. Biar selesai. Bulan win 3,000. Gaji kita 2,000. Win 3,000. Nampak tak? Nerak bawah kereta. Dalam aku ni zaman ni dulu lain tahun 80-an. Aitel sama je. Tak. Lain ni siap setengah. Dulu Nescafe 7%. 80-an. 90-an lah. Lain ni apa ya Nescafe? 2,5. 2,5. Tu hak tak ada daun ni. Kalau ada daun 16 ya. Kalau ada daun duduk atas air. Faham lagi? Bandar tu kan kita kopi tu kan ada dia buat daun. Kita iruk habis daun-daun. Kena 18 ya. Nak kan ni. Ya, bagi dia lagi. Harga pun berapa harga hantaran? 80-an dulu 1,000. 90-an zaman kita itu 2,000. Tahun 2000 5,000. 2010 10,000 dah. Ni 2022. Sini tualang berapa kalau SPM? Kalau murah aku nak kat kau. Berapa? Sini. Kita tanya di mana itu? Kuala Point 10,000 SPM. Kuala Point
Cakap punah. Puluh tualang dia saya 15 tau. 15 peti seling penuh peti. Mana lagi? Ada dia orang puang. Tu tak? Dia ikut zaman. Tak nak murah je orang asli. Soalan yang terakhir. Apakah hukum bila seorang itu derma macam-macam tapi hutang tak bayar? Ni ramai jenis lagu ni. Dia derma ni wajib ke sunat? Bayar hutang? Wajib. Maka kita semayang sunat, tak semayang fardu. Jadi yuk. Puasa Senin kami Ramadan dah, bang si minyak tengah hari. Nah, begitulah orang yang suka sedekah tapi hutang orang tak bayar. Dengar baik-baik, bila kita berhutang, bilakah masa wajib bayar hutang? Kena tahu. Sebab bukan hari-hari wajib bayar hutang. Wajib bayar hutang dalam 2 syarat. Syarat yang pertama ialah sampai masa yang dijanjikan. Kita berhutang tahun lepas, kita berjanji nak bayar bulan 2. Faham lagi? Contoh 10 hari bulan 2 tahun 2022. Aku bayarlah hutang ni 1,000. Maka sekarang berapa bulan hari ni? 9. Maka tak wajib bayar. Faham lagi? Tak wajib bayar. Pasal apa? Pasal dalam janjian 10 hari bulan. Hari ni baru 9. Faham? Esok 10 wajib bayar. Yang kedua, esok tu bila 10 hari bulan tidak berlaku sesuatu keadaan yang menghilangkan harta dia, seperti muflis, seperti kena rapok samu, maka uzur syar'i tertangguh waktu, jadi zimah bayar pada masa mampu. Faham? Jadi banyak orang yang berhutang, dia sampai masa bayar tak bayar. Pergi umrah, kontraktor dapat projek 200,000. Faham lagi? Ambil barang hardware 50,000, bayar deposit 10,000, 40,000 ni senyap. Banyak dah buat kerja gitu. Dia untung dapat, jabat bayar dah duit projek, dia murah. Dia haji mana lain. Hak ni telenggok tunggu rumah hardware. Jangan bila nak bayar tak tahu duk seh ni. Kawan modal jual gitu 2-30,000 tak bayar. Ada kena 80,000, ada kena 15,000. Ni jawabnya, kalau dia terlupa dimaaf, kalau dia ingat dah dan tak bayar, dikira sengaja makan harta orang secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan kedarah harta orang secara batil lagu ni. Hak senyap terus pun ada. Orang berhutang ni, masa dia nak berhutang dia cari kita, masa nak bayar kita kena cari dia. Faham? Dan dia laju lah daripada Persik lagi. Kita cari dia 2 bulan dah ni. Kita lalu kok jalan, tengok dia minum air sebelah jalan, nak pergi tak boleh, divider ada. Jadi banyak divider bandar. Gelas penuh lagi, kita kona U-turn tak dah minit, ada dah. Dia laju dari kita. Dia tengok dah nombor pelik kereta kita. Tu bijak ke butang. Dia nak beranak Persik juga. Jadi jenis duduk sejik, dia dengar buat haji apa semua ni tak pakai rawal belaka. Dia sama dengan helah harta benda orang supaya tidak payah bayar. Kedudukan amal ibadahnya tidak diterima. Dan akhirat tempatnya neraka. Orang mati syahid, ampun dosa. Berzina dengan 40,000 orang dah. Minum air arak 7 lautan. Dak semayang dulu. Ramadan 4 kali Ramadan, dak proses sehari. Mati syahid, habis tu ampun, masuk surga tu. Nampak? Tapi kalau dia ada hutang, dia tak boleh masuk syurga lagi. Bukan mana masuk neraka, sebab ada hutang tertangguh syurganya. Hak lain apa neraka? Hak hutang tak. Itu besarnya hutang. Kita melata, haji tahun kan 80,000 dak ya, 3 tahun dah. Haji dengan bini, melata. Setan kata berdiri hutang kok. Dia tu setan dah di tanah air. Kenapa? Kerana melesapkan hutang orang berpuluh-puluh ribu. Betul tak? Hak orang kan? Hak orang mudah dia blok walaupun sekian. Nabi kata mani tata'a hakam ri'i muslimin ajaballahu lahu nar wa harrama 'alaihi jannah.
Barang siapa yang menyekat hak orang Islam dengan sengaja lah, hak orang. Allah wajibkan dia masuk neraka dan haramkan mukanya syurga. Qala rajulun, seorang laki-laki pun bertanya, ya Rasulullah, wa in kana yasir, kalau sikit, kalau 50 riyal kalau 100 riyal je, guna kira. Gitu juga masuk neraka kok. Nabi kata wallahu qadiban min arak. Walaupun nilai sebatang kayu sugi, 5% ni hak orang. Itulah, hati-hatilah. Mudah-mudahan malam ini kalau tidak banyak, sedikit kita dapat ambil manfaat daripada apa yang telah kita sampaikan. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.